bertemu kembali dalam Malaysia memilih 2015 kita dah tahu menentukan dan juga menanti sebenarnya pembentukan kerajaan. Saya tahu ramai menonton ketika ini bertanya bila nak membentuk dan sebagainya. Serundingan sedang berlangsung dan juga sudah pasti ini menuntut seninya dan juga tawar-menawarnya itu berlangsung. Apa yang kita tahu tadi Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa sedang bertemu dengan Premier Sarawak dan juga Presiden PAS juga berada di rumahnya untuk berbincang dan sebagainya. Bagaimana ini akan membuktikan dan juga apa yang beliau sebutkan dalam muatnai itu, insya-Allah kerajaan baru akan wujud tidak lama lagi. Itu jaminannya. Tapi ialah semalam-malam pun ada PH mengatakan bahawa mereka juga cukup majoriti. Ini biasalah permainan angka ini dan sebagainya. Okey, saya nak bersama dengan rakan tugas Faris Azman yang berada di Pahang pada ketika ini kerana situasinya adalah tergantung untuk kerajaan negeri. Faris, bagaimana keadaannya? Adakah tidak ada nampak sebarang pergerakan untuk menyelesaikan keadaan tergantung ini di Pahang? Baik, ya Najib, itulah keadaannya daripada semalam. Kami menanti sehingga pagi sebenarnya, sehinggalah hari ini. Semalam tiada apa-apa, kita katakan press conference atau sidang media oleh mana-mana pihak. Tetapi telah pun kita tahu keputusannya di mana Perikatan Nasional terbanyak 17 kerusi Dewan Undangan Negeri, begitu juga Barisan Nasional 16 dan juga Pakatan Harapan 8 kerusi Dewan Undangan Negeri. Jadi ketika ini kalau ikutkan simple majoritinya Najib adalah 22. Bagaimana apakah coalition atau jajaran baru yang boleh dibentuk di negeri Pahang ini belum dapat kami pastikan kerana apa, kami juga difahamkan tiada sidang media hari ini oleh Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail sehinggalah hari ini ketika ini. Tetapi apa pun kami cuba untuk mendapatkan daripada pihak Perikatan Nasional juga, terutamanya pengerusi PN Pahang Datuk Seri Saifuddin Abdullah yang semalam juga telah pun berjaya mempertahankan kerusi Indra Mahkotanya. Tetapi agak dinamik sedikit di negeri Pahang ini. Kita tahu kalau sebelum ini Najib adalah kubu kuat, dikatakan kubu kuat Barisan Nasional, tetapi kalau kita lihat apakah keputusannya semalam menyaksikan kebangkitan, boleh kita katakan Perikatan Nasional memberi kejutan yang agak besar di kawasan DUN dan juga Parlimen, di mana lebih kurang 7 Parlimen dikuasai oleh Perikatan Nasional. Begitu juga Barisan Nasional hanya memenangi lebih kurang 5 kerusi sahaja dan juga 2 kerusi daripada Pakatan Harapan, terutamanya di Bentong apabila Yang Safra Othman juga berjaya mengatasi pesaingnya juga penyandang iaitu Tan Sri Leong Ton Lai daripada MCA. Dan ketika ini kami masih lagi menantikan sebarang maklum balas daripada pihak sama ada Perikatan Nasional, sama ada daripada Barisan Nasional sendiri, apakah jajaran atau apakah kita katakan solusi yang boleh kita saksikan kerana ini adalah kerajaan tergantung ketika ini. Dan mungkin boleh saya, ini antara senario yang mungkin kita boleh kongsikan di lapangan sebenarnya Najib. Kalau kita katakan 17, 16 dan 8 dan sekiranya PN ini bersama dengan BN, ia akan membentuk 33 lebih daripada simple majority, dan sekiranya PN bersama dengan PH pula, ia akan membentuk 25 kerusi Dewan Undangan Negeri dan melepasi simple majority. Tetapi kalau BN dengan PH pula akan 24, lebih kurang melebihi 2 kerusi daripada simple majority. Tetapi ini hanya kita katakan andaian dan jangkaan yang boleh berlaku, senario-senario politik mungkin ketika ini, sebagaimana Najib katakan terdapat juga perbincangan di antara ketua-ketua parti terutamanya di negeri Pahang ini. Kami masih lagi belum mendapat apa-apa signal siapakah yang akan dapat menjadi kerajaan, membentuk kerajaan negeri yang baru. Tetapi semalam juga kami dengar ada ura-ura mengatakan mungkin petang nanti terdapat juga angkat sumpah Menteri Besar yang baru. Tetapi ketika ini kami masih lagi mencari siapa dan siapakah yang menularkan perkara itu. Ketika ini masih lagi teka-teki, itu tergantung seperti kerajaan negeri sendiri. Tergantung. Najib. Itu keadaannya dan kita mengharapkan Faris juga akan menawarkan perkembangan terkini. Faris juga akan terus mendapatkan perkembangan ini daripada ahli-ahli politik yang terlibat dan juga pergerakan mungkin juga rundingan di peringkat negeri dan juga DUN. Terima kasih Faris dan jangan terperangkap lagi ya. Jaga diri di sana. Okey, kita nak bersama dengan, ini ada perkembangan terkini di skrin Sesentuh bersama dengan Hakim Rahman pada ketika ini. Saya dipercayakan ada keputusan untuk Parlimen Kota Marudu sudah pun keluar. Hakim. Ya, betul Najib. Ada 2 perkara saya nak kemas kini daripada badan ataupun Suruhanjaya pengelola proses demokrasi ini, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, SPR. Kita lihat sebenarnya, okey sekejap, ini salah ni, kita buka yang ni dulu.
Kita lihat sekarang ni kita dah dapat keputusan daripada Kota Marudu di Sabah. P168 kita sudah ada keputusannya kemas kini daripada pihak SPR memaklumkan keputusan bagi pilihan raya umum ke-15 kerusi Parlimen P168 Kota Marudu dimenangi oleh Datuk Wetrom Bahanda daripada Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM dengan beliau mendapat jumlah undi 24,318 ataupun majoritinya 8,179. Ini kemas kini terbaru daripada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengemas kini kedudukan pertandingan bagi kerusi P168 Kota Marudu yang kita sebut maklum semalam tak dapat nak umum sebab faktor cuaca, tak dapat nak bawa keluar kotak-kotak undi itu untuk pusat penjumlahan undi dan ini sekaligus mengubah kedudukan keputusan kerusi yang ada sekarang ini kepada dan lain-lain. Saya kira ini dan lain-lain dia tambah satu kat sini. Dan lain-lain. Maksudnya ada 6. Sebab kursi parti KDM ini, dia mungkin tak berapa popular lah sebenarnya, Najib, kursi KDM ni sebenarnya. Sebab kursi KDM ni sebenarnya pengasasnya Datuk Peter Anthony yang tak boleh nak bertanding sebab ada katanya ada kes mahkamah dan kalau kita ingat masa ada penamaan, selalu ingat ada kecoh-kecoh di Sabah Kota Marudu, itu daripada parti KDM lah tu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau ikutkan keputusan sebelum ini, saya lihat bahawa kejap mana hilang. Okey. Kerusi Kota Marudu P168 penyandangnya adalah Datuk Maximus Ongkili tapi tak bertanding pada kali ini. Dulunya 4 penjuru, sekarang ni kita lihat tadi dah jadi berapa penjuru tadi keputusannya. Tapi ini secara tak langsung dia mungkin boleh mengubah kedudukan ataupun segala sesi rundingan yang berlaku ketika ini. Kita boleh tanya kepada panel-panel yang ada ni, Najib, sebab adakah KDM ni sejarahnya kalau ikutkan baru juga ditubuhkan. Datuk Peter Anthony ini pengasas parti KDM ini asalnya daripada warisan dulu. Adakah ini boleh jadi KDM akan bersama dalam GRS untuk membentuk kerajaan pusat menjadi satu lagi blok Borneo untuk negosiate dengan gabungan koalisi besar seperti PN ataupun BN ataupun Pakatan Harapan PH. Ini satu perkembangan terkini. Ada satu lagi kerusi Dun Baram sebenarnya. Ada 3 kerusi tak diumum. Satu Padang Serai. Padang Serai tak ada pertandingan sebab calonnya meninggal dunia. Ditangguhkan pada bulan Disember nanti baru akan ada pilihan raya bagi kerusi Padang Serai. Kemudian Baram dan juga Kota Marudu yang ditangguhkan keputusannya sebab faktor cuaca. Jadi mungkin dari masa ke semasa nanti kita akan saksikan juga perkembangan bagi kerusi Baram di Sarawak ini. Tapi satu lagi perkembangan saya nak update sebenarnya sebab saya tengok di media sosial ramai orang duk tanya apa cerita ni daripada SPR. Okey, daripada SPR sebenarnya yang terbaru saya nak maklumkan mengenai peratusan keluar mengundi. Peratusan keluar mengundi kita lihat PRU ke-14 pada tahun 2018 adalah 82.3%. Waktu ini jumlah pengundi yang layak mengundi adalah lebih kurang 14 juta. Ini pada 2018. Tetapi pada mana dia tak keluar. Okey, tak apa. Pada 2022 ini kita lihat sebenarnya SPR dah umumkan pun peratusan keluar mengundi pada jam 5 pagi tadi adalah sebanyak 73.89%. Tapi angka ni sebenarnya dia dah tak ambil kira 3 kerusi yang disebutkan tadi iaitu Kota Marudu, Baram dan juga Padang Serai. Mungkin nanti angka ini akan bertambah sebab kita dah dapat keputusan bagi Kota Marudu. Angka peratusan keluar mengundinya mungkin akan bertambah, akan berubah dari sini. Tapi kita masih nantikan dari semasa ke semasa apakah perkembangan terkini angka peratusan mengundinya yang pastinya lebih banyaklah daripada PRU ke-14 sebab kita lihat jumlah pengundi berdaftar pada PRU 14 adalah 14 juta tapi pada PRU 15 ini pengundi yang layak adalah lebih 20 juta. Jadi apa pun angkanya memang dia sudah pasti lebih daripada jumlah orang yang keluar lebih
ramai daripada PRU ke-14. Cuma dari sudut peratusan mungkin berbeza sebab dia mengambil kira jumlah pengundi berdaftar ini, Najib. Baik, terima kasih Hakim. Kalau kita melihat Dr. Sri Maximus Ongkili 27 tahun akhirnya tersungkur di kursi ini ya, dan KDM menang. Bagaimana untuk melihat parti-parti kecil ini yang satu menang dan sebagainya bercampur ini mungkin juga akan menjadi penentu siapa yang ke Putrajaya? Okey, kalau kita tengok 6 yang lain-lain itu dengan pelbagai lagi parti yang ada, saya tak lihat mereka sebagai memainkan peranan besar sebagai penentu. Di sini jelas kita ada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional yang sebenarnya Tampak 6 ni pun dah cukup. dah cukup. Okey. Dan kalau kita tengok kingmaker daripada Sabah dan Sarawak, balik pada Sengkiat, dia kata UMNO sebenarnya sekarang ni memegang kerusi kunci kingmaker sebab semuanya sekarang tengah lagi berunding dan memikirkan siapa sebenarnya gabungan yang terbaik dan kita tunggu dan lihat siapa yang sebenarnya tapi parti-parti kecil ini saya rasa kurang sikit impaknya lah. Macam KDM ini dia adalah parti sepihan warisan kita pun tahu, dan KDM ini hanya untuk orang Sabah dan dia bertindak untuk keluar daripada warisan menjadi serpihan kerana tidak bersetuju bila warisan mahu dikembangkan ke Semenanjung. Jadi kita nampaklah sentimen orang Sabah itu untuk Sabah dan menjaga basket ekonomi orang Sabah. Tapi kenyataan itu mungkin berbeza, Prof. Sebab seperti mana Tan Sri Muhyiddin nyatakan bahawa rundingan dengan bebas juga dilakukan. Ada ertinya walaupun satu orang. Betul. Mungkinlah saya kira kita tidak mengenepikan kemungkinan yang small minority ini sebenarnya memberi juga impak. Walaupun satu kita nak melihat kepada simple majority yang boleh membentuk kerajaan, tetapi lebih kukuh kerajaan dengan 137 kursi saya kira adalah lebih baik. Prof. Fajai, bagaimana? Adakah ini masanya untuk penonton kita juga tubuh parti sendiri? Ya, mungkin sebab sekarang ni kita lihat bahawa saya sebenarnya penuh harapan dari itu dengan potensi kemungkinan NGO, pemimpin NGO akan bertanding, tapi nampaknya tidak berlaku. Mungkin di masa hadapan dia menjadi satu potensi. Tapi itu akan menyukarkan kestabilan itu yang akan menyebabkan kita terpaksa menempuhi hari panjang tanpa ada pelantik. Bagaimana Menteri, Prof? Atau ini memang realiti, inilah norma baru? Ini yang norma baru yang kita sebutkan. Tapi saya kira NGO itu lebih sedap dan enak kalau dia berada di kerusi sebagai scrutinize yang di luar sana di luar boleh melihat dengan baik itu. Dan sebagai masyarakat sivil atau civil society yang berkembang dan mengharapkan NGO ini mempunyai pandangan non-partisan, saya kira sangat menguntungkan negara. Okey. Sengkiat, bagaimana untuk melihat perkara ini? Kerana kalau kita melihat bahawa sudah pasti kalau di Sabah ini kursi ini tinggal satu lagi lah Baram ini. Baram ni mungkin hampir pastilah kita tahulah apa keputusannya mungkin kan. Tapi sekarang ini angka-angka ini bagaimana untuk kita melihat bahawa penentuan itu sudah boleh kita jangkakan. Sama ada sebab sekarang ini yang kita dengar adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pakatan Harapan kita belum mendengar apa-apa orang kata keadaan terbaru ataupun rundingan apa yang sedang berlangsung ketika ini. Tapi saya percaya tidak akan senyaplah rundingan ini. Singkat bagaimana untuk membaca ke semua ini hari ini? Ada hangat? Saya ada pergi field trip dekat Sabah masa dalam PRU. Anda tampak sikit latar belakang dua calon bebas untuk dari Tenom dengan Kudat. Yang calon bebas Tenom ni dia lepas penamaan calon sebab Peter Anthony disqualified. Yang calon bebas tu nak apply join parti KDM. So dengan backing dari parti KDM dia dapat menang pengerusi dari penyandang dia dari DAP dengan tak banyak jumlah majoriti. So parti yang calon bebas dari Tenom ni dia akan ikut parti KDM yang di mana menang kerusi Kota Marudu. Untuk calon bebas di Kudat, actually dia pun adalah persilihan di antara GRS, dalam GRS dengan UMNO, PBBM sana, di mana calon bebas tu memang pun ada kaitan dengan GRS. So saya rasa tiga ni dia akan lebih ada dia punya pendirian yang lebih dekat dengan GRS secara umum. Tapi dekat Sabah ni memang banyak isu-isu wolot-wolot, isu klan punya isu lah. So saya rasa yang ini dia akan lebih cenderung kepada GRS atau Borneo Bloc secara umum lah. Tapi memang dia latar belakang. Tapi untuk yang soalan yang tadi itu, saya rasa penentunya masih tiga gagasan yang besar. Tapi yang ini akan, sebab kita tadi bincang
kerajaan perpaduan ke atau kerajaan yang wakil-wakil parti yang lebih inklusif di mana ada perwakilan dari semua lapisan masyarakat, Borneo ke bandar, luar bandar semua. So ini jadi dia bukan penentu tapi dia adalah lebih baik kita ada dalam koalisi yang baru ni untuk masa depan Malaysia ni. Baik. Okey, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, sudah pasti tumpuan juga terarah ke WTC untuk ini ibu pejabatnya lah untuk UMNO. Rakan tugas kita Faris Daniel berada di sana pada ketika ini. Saya percayakan Faris, kalau boleh kongsikan apakah pergerakan yang berlaku di sana, kerana ada dua mesyuarat tidak silap saya akan berlangsung pada hari ini untuk UMNO sendiri. Setakat ini apa yang boleh dibawakan di sana? Ya, betul Najib Arif, daripada Pusat Penyiaran Asia. Saya sekarang ni berada di Menara Dato' On, Pusat Dagangan Dunia WTC KL. Yang mana hari ini ada dua mesyuarat penting yang dijadualkan pada jam 12.30 hari tadi, adalah mesyuarat Biro Politik dan juga pengurusi perhubungan UMNO Negeri, dan juga pada jam 3 petang nanti pula ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan belakang saya ini pun media sudah pun telah sampai sejak seawal jam 11 pagi tadi, dan antara pemimpin-pemimpin yang ataupun ahli politik Barisan Nasional yang sudah hadir seawal jam 11.30 pagi tadi adalah Naib Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Khalid Nordin, dan juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said, dan juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah, Datuk Seri Bon Mokhtaradin, dan banyak lagi yang kalau boleh saya sebutkan nanti akan saya kongsikan di dalam artikel yang dikongsikan dalam platform astroauni.com. Dan juga sebentar tadi juga kami sebagai wartawan sempat juga bertanyakan kepada Datuk Seri Bon Mokhtaradin sama ada Datuk okey ke, semua okey ke. Kami bertanya khabar kepada Datuk Seri Bon Mokhtaradin dan jawab beliau ada yang tidak okey. Itu jelas beliau sebentar tadi, dan mungkin itu dapat memberi sedikit gambaran bahawa terdapat mungkin berlakunya sedikit pergolakan dalam parti UMNO. Kita tidak tahu, mungkin itu kita tidak boleh lagi nak tentukan buat masa ini, tapi itu sedikit sebanyak memberikan gambaran bahawa ada sebab tujuan mesyuarat pada hari ini dilakukan. Dan juga Najib, kalau saya nak kongsikan, sebenarnya tumpuan terarah kepada UMNO pada hari ini kerana mesyuarat PRU semalam. UMNO hanya memperolehi 30 kerusi daripada 132 kerusi yang disasarkan untuk PRU ke-15. Dan pastinya selepas ini apa yang boleh kita jangkakan, pastinya bercakap tentang rundingan dengan parti-parti lain. Kerana semalam Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pengurusi Barisan Nasional sendiri menyatakan pendirian bahawa mereka terbuka untuk mengadakan kerjasama dengan Blok Borneo, tidak kisah dari Sabah dan Sarawak. Dan namun itu ditolak, pendirian itu ditolak oleh Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein sebentar tadi, menyatakan beliau berpendirian tetap untuk tidak mahu bekerjasama dengan mana-mana parti, termasuk juga Parti Pakatan Harapan. Dan bercakap tentang rundingan, sekarang ini mungkin boleh saya kongsikan jugalah antara perkembangan berkaitan dengan rundingan ini yang dikongsikan oleh Pengurusi Perikatan Nasional Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Facebook beliau. Pagi ini beliau terima kunjungan daripada Datuk Patinggi Abang Haji Abdul Rahman Zuhari ataupun Abang Jo, Premier Sarawak, dan juga Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang daripada Presiden PAS untuk membincangkan pembentukan kerajaan persekutuan. Rundingan juga sedang dibuat dengan parti-parti lain yang sehaluan dan ahli parlimen bebas. Itu mungkin memberi sedikit gambaran bahawa bagaimana agaknya kerajaan kita selepas ini terbentuk, selepas dilihat banyak gabungan-gabungan yang sedang sibuk melakukan rundingan dan sebagainya. Dan walaupun semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim dakwa beliau parti itu sendiri telah mendapat majoriti lebih 112 kerusi, namun itu masih lagi menjadi tanda tanya kerana beliau sendiri tidak mengesahkan dengan siapa, dengan parti mana yang mereka akan adakan kerjasama tersebut. Najib. Terima kasih Fadil serta membawakan laporan tersebut. Sudah pasti WTC akan menjadi hangat dan juga tumpuan utama juga sepanjang hari ini, menantikan apakah peranannya, bagaimana untuk melihat apa yang akan diputuskan oleh keadaan sana. Kalau berdasarkan apa yang disebutkan oleh saudara ataupun Abang Mohtar, Sri Bang Mohtar, ada yang tidak okey. Apa yang tak okey itu persoalan yang mungkin kita akan tunggu dan juga nantikan pada akhirnya. Okey, kita berbaki lebih kurang lagi 3 minit. Kalau boleh kita melihat juga apakah terakhir sekali Dr. Kartini, jangkaannya adakah hari ini akan kita lihat penyelesaian rundingan ini?
Saya kira kalau lebih pantas diselesaikan, lebih pantas menentukan manakah gabungan yang sesuai membentuk Lebih afdal. kerajaan baru, lebih afdal sebenarnya. Semua orang mahu cepat, cepat itu baik, tapi tak semestinya yang pantas dan cepat itu yang terbaik. Kita bagi mereka ruang untuk berbincang. Kita pun telah tahu bahawa bargaining, negotiation dan mediation ini adalah akhirnya formula yang paling baik untuk menyelesaikan perbezaan dan mencari kebersamaan, memastikan balik kepada yang kita mahukan ialah mengutamakan rakyat, agenda untuk memastikan rakyat telah memilih dan melaksanakan kesejahteraan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Itulah matlamat yang kita inginkan sebagai rakyat. Ya. Doktor. Terima kasih. Saya mengharapkan satu penyelesaian yang cepat dan mungkin penyelesaian ini tidak menepati semua kepentingan, tapi memenuhi kepentingan rakyat. Ya. Satu perkara just ingatan mana dalam surah Al-Ahzab saya terbaca mana saya cukup suka ayat ni. Dia kata Allah SWT bagi tanggungjawab kepada semua makhluk dalam dunia. Semuanya menolak kecuali manusia. Dan manusia mengambil tanggungjawab ini. Sesungguhnya dia kata manusia adalah seorang yang bodoh. Jadi kita kata kalau kita tak ambil tanggungjawab ni sebagai satu amanah, betul-betul melakukannya, memanglah kita seorang yang bodoh. Dan inilah cabaran yang kita nak bagi kepada semua ahli parlimen hari ini. Ya, terutamanya yang membawa naratif saiki Melayu Islam ini, pegangan itu harus dibawa. Sengkiat, akhir sekali untuk Saya rasa mesyuarat UMNO ni penting. I pun rasa dia akan jadi hangat di mana mesti ada banyak yang bank table sebetulnya marah-marah. Tapi saya rasa lepas emosi semua dilepaskan, yang penting tu UMNO kena fikir. Kalau dia bersama dengan perikatan, dia akan jadi komponen parti yang nombor 3. Lepas PAS, PBBN baru sampai mereka. Adakah itu yang boleh diterima oleh mereka dalam jangka masa pendek dan panjang? Atau dia lebih baik nak cari ruang yang lain, atau macam mana nak pemulihan parti dia untuk cabaran yang akan datang. So rasa mesyuarat petang ni memang jadi kingmaker untuk keputusan esok. Okey. Bagaimana untuk kita melihat selera itu dan kemahuan itu serta ego akan bercantum dalam pertemuan tersebut. Berapa lama hentakan meja itu akan berlaku, seperti yang Sengkiat sebutkan tadi, dan juga bagaimana mengedepikan perasaan ini untuk memastikan bahawa kalau dalam konteks UMNO, apa yang mereka mahu ke hadapan, dan pada masa sama dalam konteks pembentukan kerajaan, bagaimanakah gabungan ini mampu dicapai oleh UMNO selaku kingmaker pada ketika yang kita sifatkan. Terima kasih kepada tetamu kita kerana bersama dengan kami pada jam ini, 3 jam lamanya. Terima kasih di hujung sekali Tan Sengkiat, pengurus penyelidik kanan Merdeka Center. Kita ada juga Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Balam Garah Institut Kajian Etnik Kita UKM, dan sudah pastilah Profesor Emeritus Dr. Zubajara Bardai, pakar ekonomi Uni Razak yang bersama dengan kami pada pagi ini. Dan ini semua kami rangkumkan, dan selepas ini satu tengah hari ini kita akan meneruskan diskusi bersama dengan rakan sukan yang lain sehinggalah terbentuknya kerajaan nanti, insya-Allah, sama ada hari ini ataupun tidak. Itu persoalan yang kita tinggalkan. Harap-harap hari inilah, sebab orang nak tahu besok cuti ke tidak. Yang penting sekali. Okey, itu persoalannya. Anda boleh saksikan juga di laman web kami PRU.Astro-Awani, dan juga anda boleh juga mengundi. Saya tahu ada juga viral tadi mengatakan bahawa undian itu untuk menentukan siapa menjadi Perdana Menteri. Bukan, itu undian yang kami jalankan di Astro-Awani. Anda boleh jawab, kami kumpulkan, kami paparkan. Ini kemahuan ataupun undian rakyat. Bukan ini yang menentukan siapa Perdana Menteri. Bukan Agong yang minta. Seperti mana itulah, itu bukan. Itu kami kena cakap awal-awal yang menonton pada ketika ini. Tapi boleh teruskan dengan undian. Terima kasih kerana bersama kami. Saya Najib Arif. Saya Irfan Faruqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.